cerita kat kita. Jadi bilalah budak melekat kepada 4 ni, bacalah PhD saya, buku saya pun ada. Boleh dapatkan buku saya, baca. Dia bolehlah cubalah aplikasikan kepada murid kelas anda. Beli buku saya dekat Shopee pun ada PKM tentang benda-benda ni. Cuba test kepada pelajar tapi dalam subjek matematik. Barulah anda rasa yakin dan confident sebab saya dah bukti dengan kajian PhD saya. Benda tu. Boleh dapatkan dalam buku pun ada. Saya dah transferkan thesis saya ke dalam buku. Boleh bacalah macam mana. Macam tu. Okey, boleh? Habis benda tu maksudnya kita sebagai cikgu ni kekangan kepada pentaksiran level-level yang telah ditetapkan oleh PPD kan. Macam Cikgu Khairul, cikgu lama ni dalam matematik. Saya senyum je, memang itu senario dia. Cuma pendapat saya lah macam sekarang ni, memang kehendak PPD macam tu. Mana-mana sekalipun, cuma kita cubalah bantu apa yang kita bantu. Kalau teruk sangat, kita kena serahkan pada pemulihan. Kalau teruk sangat, itu pendidikan khas lah. Step-step dia tu lah. So kalau kadang-kadang budak-budak ni kadang-kadang yang bawah TP3 ni, kebanyakannya dia tak boleh membaca. Biasanya kan budak pemulihan. Jadi dari segi matematik kita cubalah, bagi saya lah, kuasai 4 asas tu, paling kurang tambah tolak. Yang tu dulu. Lepas tu kalau memang itu pun tak lepas, memang kita kena serah pada pemulihan. Maksudnya bila serah pada pemulihan tu, kita dah lepas dari pihak kita. Itulah saya punya pendapat. Nak kata masalah ditekan oleh PPD tu biasalah. Sebab dia pun ditekan oleh orang kementerian. Tapi kita pun ada justifikasi lah, macam Cikgu Azri, macam Cikgu Ikram bagi tahu tadi, kita ada justifikasi kenapa kita letak budak tu daripada level itu kan. Betul, tapi nak tak nak dia orang nak 3 minimum. So sekarang ni dari peringkat kita cuba bantu. So kalau memang tak lepas juga justifikasi macam Cikgu Azri dan Cikgu Ikram cakap tadi, kita kena buat proses untuk pemulihan, cikgu pemulihan tengok. Maksud dari segi tu kita lepas lah. Yalah. Okey, terima kasih semua. Balik pada kurikulum dah habis semua. Okey, Cikgu Siva Satirem. Apa yang you baca pada slide Risha Manan? Okey, dekat situ kepada kawan-kawan, apa yang saya nampakkan dekat situ, dekat yang artikel itu dia membahagikan kepada 4 skop yang besar. Yang pertama tu matlamat pengajaran matematik. Maknanya dekat artikel itu dia ceritakan apa yang matlamat. Nanti saya akan ceritakan matlamat. Okey, skop yang kedua pula diceritakan pasal keperluan untuk inovasi dalam pengajaran matematik, need for innovation in teaching mathematics. Okey, yang kedua nanti saya ceritakan satu persatu ya. Okey, yang tu. Yang C pula, C adalah inovasi dalam pengajaran matematik. Dalam artikel pula dia akan ceritakan tentang pelbagai kaedah, method. Dia akan gunakan pelbagai method. Yang agis sekali adalah diceritakan garis panduan guru dalam menggabungkan inovasi dalam pengajaran matematik. Okey, kita patah balik dari yang pertama pula, yang matlamat pengajaran matematik, aims of the teaching mathematics. Okey, diceritakan dekat situ apa yang matlamat sebenar bagi seorang guru. Kita dah tahu kan apa yang sebenar kan. Macam biasa je untuk membangunkan kemahiran matematik seperti ketepatan, kecemasan ringkasan macam tu kan. Lepas tu untuk membangunkan pemikiran logik, daya penakulan, pemikiran mereka, pemikiran kritikal. Lepas tu itu yang matlamat kita akan mencungkilkan pada anak murid kita. Yang matlamat yang seterusnya untuk saya akan
Saya akan translate sebab tu saya lambat. Untuk memanggil kuasa membuat keputusan. Jadi katakanlah kita dah habiskan satu PDP, kita adakan kita sebagai guru kita dah dapat tahu kan, okey kita dah capai objektif atau belum, apa yang langkah yang seterusnya, macam tu diceritakan dekat situ. Itu matlamat. Lepas tu diceritakan apa-apa pun kita mengikut keupayaan kehendak murid. Mungkin ada yang murid yang pandai, ada yang murid yang sederhana, ada yang murid lemah. Jadi kita buat art page mengikut mengikut yang ranking dia orang. Bukan yang terlalu pandai sangat, macam biasa kan. Kita yang fokus untuk dekat situ. Okey, yang tu bahagian yang A pula, saya dah ringkas tadi. Okey, bahagian yang B pula, keperluan untuk inovasi pengajaran matematik. Keperluannya mungkin seseorang guru dapat mengetahui lebih mendalam kaedah dan teknik pengajaran, sama ada cara yang lisan ataupun bukan lisan. Itu yang keperluan bagi seorang yang guru. Sama bukan tak kira lah guru yang inovasi ke guru yang biasa ke, semua guru kena diikut dekat situ. Semua guru kena ada yang masing-masing ada yang pemikiran sendiri dah. Bagaimana dia akan menggunakan yang kelas tu secara yang seronok ke, macam tu kan. Lepas tu bahagian ni yang saya sangat suka, sebab bahagian C, inovasi dalam pengajaran matematik. Dekat situ artikel membincangkan tentang mastery learning strategy. Yang first strategy adalah mastery. Macam di dekat artikel ini menceritakan strategi pengajaran yang rancangan umum untuk pelajaran, termasuklah yang khusus. Biasa kan dia khusus kepada umum, umum kepada khusus. Dia ikutkan yang BS Bloom. Dekat BS Bloom kan ada yang strategi pembelajaran mastery. Jadi kita gunakan dekat mana situ, yang dia tekan kakak pada mastery? Mastery ada dekat yang bahagian yang bawah. Dekat artikel itu. Lepas tu apa-apa yang kita dah apply dalam kelas tu, dia suruh kena applykan satu-satu yang construct kot. Dia kena apply dalam situ mastery, supaya kita akan mencapai objektif curriculum. Dia kata macam tu. Yang kedua pula kaedah, methods. Mungkin kita ada yang kalangan guru ada yang guna method problem solving, ada contoh saya lah, saya biasanya menggunakan playway method. Playway method macam kaedah permainan. Contoh dalam matematik kan kita ada yang kaedah permainan, nyanyian, macam tu. Dia menekankan dekat situ, lebih baik kita akan menggunakan kaedah-kaedah, tapi kita apa-apa pun kita mengikut dengan situasi lah, situasi yang semasa tu mengajar tu kan. Mungkin kita menggunakan problem solving method supaya kita selesaikan sesuatu masalah on the time. Macam tu dekat dia ceritakan. Untuk sekolah yang besar pula, dia akan bagi dekat situ teorem Pythagoras. Macam mana kita nak dia ada juga dekat artikel tu, dia akan menunjukkan teorem Pythagoras. Macam mana kita nak, biasakan AB kuasa 2 tambah BC kuasa 2, untuk supaya kita akan dapatkan AC kuasa 2 kan. Contoh hypotenuse bertentangan dengan macam tu kan. Dekat situ dia ada menunjukkan kaedah macam mana kita nak dapatkan. Ya okey, bahagian yang C tu lebih kepada, saya rasa lebih kepada kaedah kot, kaedah dan teknik dekat yang ditekankan dalam artikel ini. Okey. Lepas tu pedagogi resource. Pedagogi resource mungkin ada yang cikgu menggunakan carta dekat dia mengajarkan, dia menggunakan bahan kan, carta ke apa. Lepas tu dia akan menggunakan bahan untuk sebagai supporting untuk mengajar dekat dalam kelas tu kan. Itu sebab murid kita dia nampak
apabila dia nampak visual, dia lebih mendalam. Dia kata macam tu, lebih mendalam. Kalau katakan cikgu tak ada apa-apa, dia macam spontan je. Rasa macam bosan kot. Bahagian yang terakhir pula, garis panduan guru dalam menggabungkan inovasi dalam pengajaran matematik. Macam garis panduan, biasanya cikgu mengikut on time, kita refer balik ke upayaan belajar, kesediaan sumber, bahan, tingkah laku, persekitaran, semuanya terkandung dalam garis panduan guru pula. Dia tekan macam satu-satu. Saya dah ringkaskan dah ke sini. Itu. Okey, bagus. Kalau nak buat kertas projek akhir tentang inovasi pun saya galakkan juga. Contohnya Cikgu Khairul nak buat flip classroom tu pun bagus. Bolehlah ambil artikel ni untuk buat bab 2. Untuk bab 2. Okey, sekejap 2 minit. Saya dengar azan. Sekejap Okey, Arif. Tolong terangkan slide yang Arif baca kepada kawan-kawan. Okey. Kejap nak tengok. Okey. Boleh. Salam. Nah.
Hmm. 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 Tak selari dengan sekarang kan? Ya, dia cerita ni pasal pada tahun tersebut lah. Hmm. 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 Strength. Hmm. 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 Best practices lah. Hmm. 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 Faham? Hmm. Hmm. Nah, sebenarnya bukan nak komen artikel ni, ada kita nak idea untuk yang pada tahun berkenaan lah kan, berkenaan dengan inovasi tu. Tapi bagus, Arif boleh kritik. Maksudnya nanti artikel tu kena selari dengan data yang kita ada sekarang lah kan. Okey, saya rasa anda boleh buat aktiviti sendiri, carilah tugasan individu. Saya rasa nak bentang pada berapa November dah. Individu. 21 je lah. 20. Eh, 20 21. 20 individu. 20. 11. Kumpulan ialah pada Bulan 11-12. Jadi saya rasa dengan kekangan masa tu saya bagi peluang kepada anda buat bincang, tak kira lah dalam kumpulan ke dalam apa. Saya nak live dululah daripada grup ni. Saya beri anda peluang berbincang dalam kumpulan ke. Saya nak bagi markah, ingat saya nak bagi markah paling tinggi kepada anda sebab tugasan ni lah yang membantu anda pada final tak boleh nak cakap apalah kan, itu berdasarkan pada jawapan anda. Jadi buatlah yang terbaik, dan saya nak tengok hasil yang terbaik. Kalau hasil yang tak terbaik tu gitulah markahnya. Okey, saya mohon maaf dulu, saya tinggalkan kelas ni. Kecil Khairul tolong hantar saya nama secepat mungkin. Dan saya mohon maaf saya terpaksa tinggal dulu, dan anda boleh teruskan aktiviti bersama ni lah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Assalamualaikum. Thank you.